Pak Saidi berasa amat gembira kerana dikurniakan 3 orang anak lelaki. Yang sulung bernama Adnan, yang tengah bernama Ahmad dan yang bongsu dinamakan Amarullah. 3 beradik itu membesar di kampung Sungai Ramal, Kajang, Selangor. Adnan sekeluarga memiliki darah pahlawan, moyangnya pernah membantu Dol Said menentang Inggeris di Nanning. Namun begitu, Pak Saidi tidak suka menghebahkan cerita itu kerana sentimen siapa yang menentang Inggeris adalah penderhaka masih kuat ketika itu. Penjajah British tidak suka kepada sesiapa yang menentang mereka. Mereka mahu menyedut keluar sebanyak-banyaknya hasil bumi daripada tanah Melayu. Adnan bermimpi menjadi adiwira sebagai hang tuah dan dapat menyelamatkan kampung Sungai Ramal bersama-sama 4 orang sahabatnya. Dia bermimpi suasana di kampung menjadi kelam kabut, api menjulang tinggi ke angkasa dan beratus-ratus penyamun sedang menyerang penduduk kampung. Banyak penduduk kampung yang terbunuh manakala rumah pula banyak yang terbakar. Adnan sering bermimpi perkara yang aneh sejak kecil dan sering membayangkan dirinya sebagai hang tuah. Selepas tersedar, Adnan ke kebun getah membantu ayahnya. Setelah solat Zuhur, gilirannya pula turun ke sawah. Ketiga-tiga anak Pak Saidi berlari mendapatkannya selepas mendengar deringan bunyi loceng basikalnya. Pak Saidi berasa gembira kerana kepulangannya disambut oleh anak-anaknya yang sedang berlatih silat di halaman rumah. Adnan melayan ayahnya dengan membawakan minuman. Selepas itu dia kembali berlatih silat bersama-sama adiknya. Mereka gemar bermain perang olok-olok dan biasanya Adnan yang selalu menang kerana sikapnya tidak mahu mengalah. Adnan juga memperlihatkan sikap kepahlawanan dan tanggungjawab ketika membantu ayahnya ataupun ketika bermain. Permintaan anak-anaknya tidak pernah dikecewakan. Walaupun sudah dibuatkan keris daripada kayu, Adnan meminta ayahnya membuat senapang kayu pula. Adnan menemani ayahnya Pak Saidi ke dusun durian berhampiran tanah perkuburan. Pak Saidi yang mewakafkan sebahagian daripada tanahnya menjadi tanah perkuburan, sebab itulah dusun itu bersebelahan dengan tanah perkuburan. Sikap Pak Saidi yang dermawan menyebabkan orang kampung menyenanginya. Apabila tiba musim buah-buahan, dia selalu menyedekahkan buah-buahan kepada penduduk kampung. Pak Saidi menceritakan bahawa asal-usul dia dan ibu Adnan dari Minangkabau, Indonesia. Dia juga menceritakan bahawa dia pernah membantu Dol Said pahlawan Nanning menentang British. Hal ini dirahsiakan supaya penduduk kampung tidak memandang serong. Pak Saidi menceritakan bagaimana Dol Said dilayan oleh British dengan baik sedangkan pengikutnya dibuang ke India. Pak Saidi juga menceritakan bagaimana British boleh masuk dan menjajah tanah Melayu. Sejak itulah orang Melayu menentang penjajahan British bukan melalui senjata tetapi melalui politik. Adnan dan adik-adiknya berlatih silat pada waktu siang, manakala pada waktu malam pula Adnan diajar mengaji oleh ayahnya dan ada kalanya dengan ibunya. Adnan menyatakan hasrat untuk mulai bersekolah supaya menjadi pandai kelak. Ibunya Milah tidak bersetuju kalau Adnan bersekolah di sekolah Inggeris, tetapi berbeza dengan pandangan Pak Saidi. Pak Saidi berpendapat belajar di sekolah Inggeris dapat mempelajari pelbagai ilmu berbanding sekolah agama ataupun sekolah Melayu. Milah menyatakan kebimbangan tentang pandangan orang kampung, tetapi Pak Saidi menyatakan bahawa penentangan zaman sekarang bukan lagi menggunakan senjata tetapi berdasarkan pengetahuan yang setanding dengan orang Inggeris. Pak Saidi menyatakan hasrat menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Inggeris kepada ketiga-tiga orang anaknya dan mereka menerimanya dengan senang hati. Milah juga akhirnya aku dengan kehendak Pak Saidi. Pak Saidi menghantar Adnan ke sekolah Inggeris. Walaupun ramai penduduk kampung yang tidak mahu anaknya bersekolah Inggeris kerana kononnya akan menjadi murtad, namun Pak Saidi berfikiran sebaliknya. Dia ingin anak-anaknya menjadi orang yang berpelajaran. Setiap pagi, sebelum pergi ke sawah, Pak Saidi mengayuh basikal menghantar Adnan ke sekolah Inggeris di Pekan Sungai Ramal. Tengah hari dia menjemput anaknya dari sekolah. Syarat memakai baju baharu, seluar baharu dituruti oleh Pak Saidi. Walaupun sudah bersekolah di sekolah Inggeris, namun Pak Saidi tetap mengajak anak-anaknya mengaji pada waktu malam agar anak-anaknya mempunyai jati diri yang kukuh dan tidak lupa asal-usul dan berharap anak-anaknya tidak menjadi sepertinya yang miskin. Pak Saidi menasihati anak-anaknya supaya tidak mempedulikan apa-apa yang dikatakan oleh orang lain. Penduduk kampung menjadi gempar apabila mengetahui Pak Saidi menyekolahkan anaknya di sekolah Inggeris. Ternyata penduduk kampung tidak bersetuju dan membantah tindakan Pak Saidi. Abu mencadangkan kepada Tok Ketua supaya meminta Pak Saidi tidak menghantar anaknya bersekolah di sekolah Inggeris dan menghalau mereka sekiranya mereka masih berdegil. Namun Tok Ketua menyatakan bahawa Pak Saidi dan anaknya orang baik, sebaliknya anak Abu yang tidak elok perangai dengan mencuri buah-buahan penduduk kampung. Abu berasa marah dengan kelakuan anaknya dan anaknya Nordin menganggap Pak Saidi yang memberitahu Tok Ketua akan hal ini. Mereka bercadang hendak mengenakan Pak Saidi. Karim bertemu Pak Saidi di warung selepas menyampaikan wang acong hasil jualan getah. Karim menyatakan bahawa Abu telah menghasut Tok Ketua supaya mengambil tindakan terhadap Pak Saidi kerana menghantar anak belajar di sekolah Inggeris.
Pak Saidi tidak mengambil endah tindakan yang akan diambil oleh Abu kerana dia yakin dia tidak melanggar undang-undang. Karim juga ingin tahu apa sebabnya Pak Saidi menghantar anak-anaknya bersekolah di sekolah Inggeris. Pak Saidi menyatakan bahawa kita harus belajar dari bangsa yang berjaya supaya anak-anak kita dapat ilmu pengetahuan yang tinggi. Walaupun dia marah dengan British tetapi dia suka dengan ilmu yang mereka ada. Pak Saidi menyangkal anak-anak Karim yang perempuan semuanya tidak mampu untuk berjaya, sebaliknya di tangan merekalah nanti negara akan lebih maju. Petang itu rumah Pak Saidi dikunjungi oleh Tok Ketua Kampung, Lebai Pian dan Pak Karim serta Isa. Pak Saidi menerangkan tujuan dia menyekolahkan Adnan di sekolah Inggeris. Guru Melayu yang mengajar di sekolah itu juga akan membantu memantau anak-anak mereka. Setelah bertukar-tukar pandangan, akhirnya mereka setuju dengan pendapat Pak Saidi walaupun tidak disenangi oleh Lebai Pian. Mamat menegur Adnan dan bertanya tentang keseronokan belajar di sekolah Inggeris. Adnan menyatakan keseronokannya belajar di situ dan mengajar Mamat beberapa perkataan bahasa Inggeris yang dipelajari. Mamat menyatakan ayahnya melarang dia belajar di sekolah Inggeris kerana khawatir dia lupa agama. Adnan menafikan bahawa dia lupa agama dan tidak berubah walaupun sudah belajar di sekolah Inggeris, apatah lagi malamnya dia tetap belajar mengaji dengan ayahnya. Mereka berbual-bual dengan Ahmad dan bercerita tentang cita-cita apabila besar nanti. Adnan yang mahu menjadi askar supaya dapat mempertahankan negara dari serangan musuh. Malamnya, rumah mereka didatangi oleh dua lembaga yang tidak dikenali. Dengan keberanian Pak Saidi dan Adnan, lembaga itu lari lintang pukang walaupun ada seorang yang mengena belatinya. Rupa-rupanya mereka mengerat tayar basikal milik Pak Saidi. Pak Saidi mendengar tentang Nordin yang sakit kaki. Dia memberitahu isterinya mungkin Nordin salah seorang lembaga yang datang pada malam tempoh hari dan dibaling belati oleh Adnan. Di sekolah, Adnan mendapat pujian atas sikap hormat dan kerajinan serta pendirian yang tetap menjadi askar yang dinyatakan kepada Cikgu Anderson. Adnan akan berkhatan. Adnan resah apatah lagi Tok Mudim sudah sampai. Walaupun Tok Mudim berjenaka tetapi bagi Adnan itu bukanlah lawak. Rakan-rakan Adnan mengintai dari luar. Adnan menjadi bersemangat apabila ayahnya berjanji untuk membelikan basikal baru apabila dia selesai berkhatan. Adnan bersemangat dan tidak gentar apabila dikhatankan. Dia tersenyum selepas dikhatankan. Kira-kira 2 minggu kemudian, luka Adnan sembuh. Pada hari yang dijanjikan, ayahnya membawa pulang sebuah basikal baru. Pak Saidi menanya Adnan tentang persekolahannya. Adnan menyatakan bahawa dia seronok belajar di sekolah tersebut. Keesokan harinya, Cikgu Nazri memulakan perhimpunan pagi dengan pengumuman tentang pertandingan syarahan dalam bahasa Inggeris. Hanya Adnan yang bersetuju untuk mengambil bahagian sedangkan rakan-rakannya yang lain tidak berminat kerana syarahan tersebut dalam bahasa Inggeris. Akhirnya Nizam, Ah Chong dan Ramasami serta beberapa orang lain terangsang dengan semangat yang ditunjukkan oleh Adnan dan turut sama dalam pertandingan tersebut. Mak Milah bangga dengan semangat Adnan walaupun ditertawakan oleh rakan-rakannya. Pak Saidi dan Mak Milah memberikan semangat kepada Adnan dan bertambahlah berkobar-kobar Adnan kerana mereka berjanji akan hadir pada hari pertandingan tersebut. Akhirnya Adnan menjadi juara, Ah Chong mendapat tempat kedua manakala Nizam mendapat tempat ketiga. Adnan dan rakan-rakan pasukan bola sepak Kampung Sungai Ramal berjaya mengalahkan pasukan bola sepak dari Kampung Merap. Kekalahan itu menyebabkan mereka tidak berpuas hati. Mereka mencadangkan perlawanan tinju antara jaguh Kampung Sungai Ramal dan jaguh Kampung Sungai Merap. Cabaran itu disambut oleh Adnan yang dicadangkan oleh anak-anak muda kampungnya. Manakala Budin mewakili Kampung Sungai Merap. Perlawanan yang dirancang akhirnya berkesudahan dengan hampa apabila Budin dan Adnan berdamai kerana beranggapan pertandingan tersebut tidak sah kerana tidak dijalankan mengikut peraturan. Penyokong mereka tidak berpuas hati dan menyebarkan fitnah bahawa Budin dan Adnan bertinju dan mencuri rambutan Pak Samaun. Pak Saidi dan Pak Husin pulang ke rumah setelah mendengar berita tersebut. Setelah ditanya oleh Pak Saidi, Adnan menyatakan bahawa mereka tidak bertinju dan tidak mencuri rambutan kerana masih mendengar pesan ayahnya. Selepas menamatkan pengajiannya, Adnan terpilih sebagai guru pelatih mengajar di sekolah Sungai Ramal. Tetapi Adnan tidak minat bekerja sebagai guru. Dia bercita-cita menjadi seorang askar. Namun ketika itu belum ada peluang menjadi askar Melayu. Semenjak kecil Adnan gemar mendengar cerita kisah pahlawan-pahlawan Melayu. Dari situ timbulnya semangat untuk menjadi askar Melayu bagi mempertahankan tanah air. Tambahan pula pada masa itu telah mula bertiup semangat kebangsaan di kalangan anak-anak muda terutama dalam kalangan guru-guru. Tersebar berita mengenai ura-ura penubuhan askar Melayu. Inggeris akan mengambil anak-anak muda bagi dilatih menjadi askar. Maka semakin kuat keinginan Adnan hendak menjadi tentera.
Pada suatu hari, kampung Sungai Ramal dikunjungi oleh beberapa anggota tentera British yang bertujuan mencari anak-anak muda tempatan yang berkelayakan untuk diserapkan ke dalam pasukan askar Melayu. Beberapa pemuda kampung termasuk Adnan bin Saidi ingin memohon tetapi tidak dibenarkan oleh ibunya. Ibunya lebih suka Adnan terus menjadi guru mendidik anak bangsa. Tetapi Adnan tetap berkeras ingin menjadi tentera. Ayahnya Pak Saidi merestui cita-cita anaknya. Akhirnya ibu Adnan mengalah. Adnan bersama beberapa orang rakannya nekat keluar dari kampung untuk pergi ke kem latihan ketenteraan di Port Dickson. Mereka pergi cuma berjalan kaki dan menumpang lori barang dari Kajang ke Seremban. Dan dari Seremban ke Port Dickson. Mereka telah diterima menjadi tentera selepas dimaklumkan oleh 2 orang anggota tentera yang datang ke rumahnya. Setelah melaporkan diri di kem, Adnan dan Mamat terpaksa menjalani latihan fizikal dan mental bagi melayakkan diri untuk menjadi seorang tentera. Adnan menunjukkan kesungguhan yang mendalam semasa menjalani latihan sehingga terpilih rekrut terbaik dan seterusnya beliau diserapkan ke dalam pasukan askar Melayu. Itulah saat yang paling menggembirakan hati Adnan. Setelah selesai upacara perbarisan, semua rekrut telah dimaklumkan mengenai perintah pertukaran. Adnan telah diumumkan akan bertukar ke Singapura manakala Mamat pula ditukar ke Kedah. Semua rekrut telah dibenarkan bercuti selama seminggu. Berita itu amat menggembirakan mereka kerana masing-masing terlalu rindukan pada keluarga yang telah lama ditinggalkan. Kerana kesungguhannya maka dalam waktu yang singkat Adnan telah menerima kenaikan pangkat menjadi sarjan pada tahun 1937. Pada tahun yang sama beliau turut terpilih menyertai upacara pertabalan King George ke-6 di London. Tidak lama kemudian Adnan dinaikkan pangkat sekali lagi menjadi seorang lieutenant. Sekembalinya Lieutenant Adnan dari London, dia berkahwin dengan seorang guru di kampungnya bernama Sofia Pakir Muda. Mahligai perkahwinan Adnan dan Sofia amat bahagia ditambah seri dengan kehadiran 3 orang anak, 2 lelaki, Mokhtar dan Zainuddin dan seorang anak perempuan. Tetapi bayi perempuan itu meninggal dunia. Pada akhir tahun 1941, Lieutenant Adnan Saidi ditempatkan di Pasir Panjang dan membawa keluarganya bersama-sama. Mereka tinggal di rumah besar di Pasir Panjang, dalam kawasan yang dikhaskan untuk keluarga Regimen Askar Melayu. Mereka hidup bahagia. Apabila berlaku Perang Dunia Kedua dan Jepun bersedia untuk menjajah tanah Melayu, maka Lieutenant Adnan menghantar keluarganya kembali ke kampung mereka di Kajang. Ini merupakan masa yang getir bagi Lieutenant Adnan kerana isterinya, Sofia, sedang mengandungkan anak mereka yang ketiga. Ini merupakan kali terakhir mereka bersama. Dengan hati yang amat berat, Sofia membawa anak-anaknya pulang ke kampung mereka di Kajang. Sekembalinya ke Singapura, Adnan mula mengaturkan persiapan. Askar Melayu dan tentera British bekerjasama membantu penduduk berpindah. Keadaan di Pasir Panjang sangat sunyi. Sebagai ketua yang menjaga Pasir Panjang, Adnan sentiasa bersiap sedia dan berjaga-jaga. Lieutenant Adnan diminta bertugas di Bukit Candu, tetapi dalam masa yang sama Pasir Panjang juga di bawah tanggungjawabnya. Sarjan Arsyad mencadangkan agar mereka mempertahankan satu tempat sahaja, namun kebijaksanaan Adnan menyatakan bahawa British mahu mempertahankan Bukit Candu juga kerana di sebalik bukit tersebut ada kilang candu kepunyaan Inggeris. Mereka pun berkemas ke Bukit Candu kerana kawasan tersebut kawasan yang penting. Di situ ada penduduk kampung yang tidak mahu berpindah. Adnan memerintahkan supaya dibina kubu. Setelah kubu-kubu siap dibina melalui gotong royong, keesokan harinya bertemankan Sarjan Hasan, Adnan berjumpa penghulu sidik bagi membincangkan masalah penduduk yang enggan berpindah. Mereka tidak berjaya mengajak penduduk kampung berpindah. Apa yang boleh dibuat ialah memperketat kawalan dan mencadangkan pasukan pengawal kampung. Adnan gembira apabila mendapat surat daripada isterinya yang mengatakan bahawa semua ahli keluarganya dalam keadaan selamat. Sebenarnya askar British, Nepal dan India juga tidak berminat untuk meneruskan perjuangan. Adnan berpendapat bangsa Melayulah yang harus mempertahankan tanah air. Sabtu 6 Disember 1941, berita kemarahan tentera Jepun bertiup kencang. Menurut Sir Thomas Phillips bahawa askar Jepun akan menyerang tanah Melayu. Walaupun dijangkakan serangan itu dapat dipatahkan, namun mereka akan mengalami pertempuran yang sengit. Mereka menjangkakan askar Jepun akan mendarat di Kelantan dan Singapura. Cadangan Laksamana Thomas C. Hart mendapat persetujuan ramai. Dengan adanya pesawat peninjau, dapatlah pihak British mengetahui tahap kekuatan, jumlah tentera dan mengesan lokasi mereka. Akhirnya penduduk kampung mulai mempercayai bahawa Bukit Candu akan diserang dan mereka bersetuju untuk berpindah. Dalam keadaan yang genting itu, 2 lembaga cuba menceroboh rumah penduduk kampung yang ditinggalkan. Dengan bantuan pengawal kampung dan askar, kedua-dua lembaga tersebut berjaya ditangkap.
Rupa-rupanya mereka hendak mencuri dan salah seorang daripada mereka ialah Samad. Pagi itu Lieutenant Adnan dan pegawai-pegawainya berkumpul di depan pejabat pangkalan tentera di Bukit Candu. Mengikut jadual ada pegawai baru yang akan datang melaporkan diri pada 11 pagi dan pegawai tersebut tidak suka ditukarkan ke Bukit Candu. Akhirnya Kapten Rick datang pada 11 tengah hari. Setelah sejam meninjau di udara, akhirnya pegawai penerbangan Ramshau melaporkan ternampak 3 buah kapal di pantai. Mereka berpendapat Jepun telah membuat persiapan untuk berperang. Apabila cuaca kembali reda, malam itu juga pesawat peninjau melaporkan konvoi angkatan tentera Jepun hilang dari lautan. Mereka berpendapat pihak musuh mengalih laluan. Tentera British mengerahkan semua pasukan berjaga-jaga. Adnan memberikan taklimat di Bukit Candu dan Pasir Panjang supaya mempertingkatkan kawalan. Dalam waktu yang sama, Tijah memerhatikan Sofia yang semakin berubah. Sofia kelihatan termenung dan gelisah. Sofia begitu bimbang dengan nasib Adnan. Dia takut kehilangan Adnan. Penduduk di Tanah Melayu mula berasa cemas dengan berita tentera Jepun akan menyerang. Namun ada juga yang berasa gembira, kononnya Jepun hendak menghalau penjajah dan memerdekakan Tanah Melayu. Penduduk kampung Sungai Ramal juga bercerita mengenai perang. Pak Saidi tetap tidak mahu berlakunya perang. Namun dia berserah kepada takdir kerana 3 orang anaknya iaitu Lieutenant Adnan dalam Askar Melayu, Ahmad dalam Angkatan Tentera Laut dalam kapal HMS Pelanduk dan Amarullah juga dalam Askar Melayu. Pak Saidi bangga kerana ketiga anaknya berada dalam Angkatan Tentera. Namun ibunya tetap risau sekiranya berlaku peperangan. Lieutenant Adnan sering mengutus surat kepada adik-adiknya sambil memberi kata-kata perangsang supaya berjuang bersungguh-sungguh demi tanah air. Sejurus selepas tengah malam, tentera Jepun bergerak ke arah pantai yang dipertahankan oleh pasukan India British yang mengawal pantai. Pasukan meriam British mula membedil sepanjang kawasan pesisiran pantai dan laut sewaktu telah jelas bahawa tentera Jepun sudah memulakan pendaratan mereka. Tembakan SUA menerangkan kawasan pendaratan Jepun dan unit Dogra mula menembak ke arah pesawat pendarat sebaik sahaja pesawat itu diterangi SUA. Usaha pertahanan dilakukan bersungguh-sungguh oleh unit Dogras tetapi mereka menghadapi tentangan yang sengit. Kubu mesingan MG di pantai digunakan dengan berkesan terhadap tentera Jepun yang mula mendarat di pantai dan membunuh banyak askar Jepun termasuk komander batalionnya, Meja Nakamura, yang mengetuai orang-orangnya menyerbu kedudukan musuh. Kolonel Masanobu Suji menulis dalam bukunya mengenai Kempen Tanah Melayu. Kubu-kubu kecil musuh disediakan dengan teliti bertindak dengan ganas dan sepenuh kekuatan sehinggakan orang-orang kami terbaring di pantai, separuh dalam air, tidak dapat mengangkat kepala mereka. Tidak sehingga tentera Jepun memusatkan serangan mereka terhadap 2 buah kubu kecil dan parit pertahanan sokongan yang menguasai kawasan pendaratan, barulah mereka menguasai tempat mendarat. Dalam pertempuran secara berhadapan, tentera Jepun berjaya menumpaskan tentera India British yang pertahankan kawasan penting ini. Semasa pertempuran ini berlaku, gelombang penyerang kedua tersangkut di pantai terbuka dihujani tembakan meriam British yang mengakibatkan jumlah korban yang teruk. Bagaimanapun, sebaik sahaja kubu kecil telah dimusnahkan, pasukan ini mampu bergerak ke hadapan dan membolosi kedudukan Dogra. Walaupun membuat serangan balas, kedudukan pasukan India tidak dapat dipertahankan lagi dan pasukan pertahanan mula berundur. Pada 8 Disember 1941, dalam mesyuarat tergempar di bilik gerakan pangkalan tentera British di Kota Baru, pemerintah Kor General Heath memaklumkan bahawa tinjauan udara di Teluk Siam mendapati adanya pergerakan besar-besaran tentera Jepun di Songkla dan Patani. Ops Matador dilancarkan oleh General Heath. Oleh sebab General A.E. Percival yang dipertanggungjawabkan mendapat berita tersebut lewat, akhirnya tentera Jepun sudah pun mendarat di Kota Baru. Namun tersekat di Sungai Kelantan kerana ada kubu tentera British di situ. Pertempuran sengit berlaku dan akhirnya tentera Jepun berjaya memasuki Kelantan. Pegawai dan askar yang menjaga lapangan terbang Pengkalan Cepa lari ke stesen kereta api Kuala Krai. Mereka akhirnya membakar lapangan, pihak musuh tidak dapat menggunakannya. Jerangkap sama yang dipasang di lapangan terbang Pengkalan Cepa telah menyebabkan ramai askar Jepun terbunuh. Akhirnya tentera Jepun berjaya menawan Kelantan. Pada 9 Disember 1941, tentera Jepun menempatkan askarnya di lapangan terbang Pengkalan Cepa. Tentera British menggugurkan bom seberat 250 paun dan tepat mengenai sasaran kapal pengangkut IJN Awajisan Maru yang merupakan kapal Jepun pertama yang ditenggelamkan dalam Perang Dunia Kedua. Tentera Jepun membalas serangan tentera British di Battleworth dan juga di Kuantan, Alor Setar dan Sungai Petani.
Kelantan, Terengganu, Kedah dan Pulau Pinang telah diserang oleh tentera Jepun dalam masa yang singkat. Harapan tentera British ialah tentera laut. Kapal perang kebanggaan British HMS Prince of Wales dan HMS Repulse meninggalkan Singapura menuju ke Kelantan. Walau bagaimanapun pergerakan kapal perang itu berjaya dikesan oleh pihak Jepun. 10 buah pesawat Jepun diarahkan melakukan serangan kamikaze terhadap 2 buah kapal perang British itu. Akhirnya 2 buah kapal perang British berjaya ditenggelamkan oleh tentera Jepun. Pada 1 Disember 1941, Jeneral A.E. Percival memerintahkan Regimen Punjab menyekat kemarahan tentera Jepun di Changlun. Tentera Jepun menggunakan kereta kebal bagi menyerang tentera Punjab. Pada 12 Disember 1941, Jeneral Yamashita memerintahkan 85 buah pesawat pengebom Jepun menyerang pertahanan British di Pulau Pinang. Walau bagaimanapun mereka tersalah sasar dengan membuat serangan terhadap kawasan awam. Pada hari yang sama tentera Jepun bergerak ke Jitra. Tentera Jepun menggunakan kereta kebal dan berdilan artileri untuk memberikan laluan kepada tentera infanteri menyerang garisan pertahanan yang dijaga Batalion Punjab dan Gurkha. Walau bagaimanapun tentera ini dapat ditewaskan. Tangisan Mak Milah mengejutkan Sofia di dapur. Ahmad anak mereka telah terkorban di medan perang dan turut tersemadi di dasar laut. Hati Sofia dirundung kebimbangan memikirkan nasib suaminya. 31 Januari 1942 penduduk Johor Bahru gempar dengan kehadiran ramai tentera Jepun. Mereka yang tiba dengan berjalan kaki dan menaiki basikal kelihatan berkeliaran di mana-mana. Akibat tiada pertahanan yang kukuh di Johor, tentera Jepun berjaya menawan satu persatu negeri di Tanah Melayu. Hal ini memberikan tamparan kepada tentera British yang selama ini dianggap paling kuat di dunia. Akibat kekalahan itu, Panglima tertinggi British di Timur Jauh, Sir Robert Brock Popham dilucutkan jawatan dan digantikan oleh Lieutenant General Sir Henry Pownall. Pada petang 31 Januari 1942, seluruh semenanjung Tanah Melayu jatuh ke tangan Jepun. Pasukan tentera British yang terakhir meninggalkan Tanah Melayu telah meletupkan tambak Johor sebagai usaha menyekat kemarahan Jepun. Samad dijadikan sebagai pengintip tentera Jepun memerhati gerak tentera British. Hasil dari maklumat Samad, pengintip Jepun telah melaporkan kepada markas di Kluang. Kapten Rick dan Lieutenant Adnan mengatur persiapan menentang tentera Jepun. Lieutenant Adnan kecewa kerana tentera asing tidak bersungguh-sungguh mempertahankan Tanah Melayu. 3 Februari 1942, tentera Jepun telah bersedia untuk melancarkan serangan. Jeneral Yamashita menghantar 13,000 orang tentera elitnya bagi melakukan pendaratan di bahagian utara Singapura berhampiran Sarimbun. Jeneral Yamashita mengarahkan supaya tenteranya memusnahkan tangki-tangki minyak di pelabuhan tentera laut Singapura. Pasukan artileri Jepun pula menyerang pangkalan udara tengah di Seletar dan di Sembawang. Markas tentera Jepun dipindahkan ke Istana Bukit Seren di Johor Bahru. Pertempuran di ruang udara Singapura berlangsung sepanjang hari dari pagi hingga ke petang. British terpaksa memindahkan kapal terbang Hurricanes dan Buffalo yang selamat ke Palembang. Masalah pentadbiran dan kawalan menyebabkan pertahanan tentera berikat semakin lemah. Regimen Askar Melayu bersungguh-sungguh mempertahankan kedudukan. Satu-satunya pasukan yang masih bersemangat untuk bertempur dengan tentera Jepun ialah Askar Melayu. Adnan dan anggotanya tetap akan berjuang hingga ke titisan darah yang terakhir walaupun anggota pasukannya tidak ramai, tetapi dia percaya hanya dengan semangat juang yang tinggi mampu memberikan tentangan sengit kepada musuh. Lieutenant Adnan curiga dengan Samad yang lalu lalang di hadapan pangkalan. Petang itu penghulu deraman daripada pengawal kampung datang bertemu Lieutenant Adnan untuk menyatakan persediaan mereka bertempur membantu pasukan Askar Melayu menentang tentera Jepun. Dalam perbincangan mereka mengagak bahawa Samad dan 2 orang adalah pengintip Jepun dan menganggap tali barut seperti Samad tidak harus dibiarkan. Malam itu penghulu deraman berjaya mengesahkan bahawa Samad adalah tali barut Jepun. Malam keesokannya mereka berjaya dikalahkan. Jeneral Yamashita berang apabila 3 orang pengintipnya mati ditembak Askar Melayu. Berita pertahanan Pasir Panjang diserang tentera Jepun menambahkan kebimbangan Jeneral A.E. Percival. Tentera Jepun mengubah taktik serangan dengan menggunakan kereta kebal. Kemarahan mereka ditentang hebat pasukan Askar Melayu. Setelah beberapa buah kereta kebal Jepun dapat dimusnahkan, akhirnya tentera Jepun berundur semula ke jurung. Askar Melayu diserang oleh tentera Jepun yang marah. Berita itu menggusarkan Lieutenant Adnan. Apatahlah lagi Kapten Rick bagai membiarkan sahaja Askar Melayu mempertahankan Pasir Panjang. Askar Melayu keletihan sebab tidak cukup tidur dan tidak tentu makan. Selepas solat subuh, mereka kembali menjalankan tugas masing-masing. Suasana hening menjadi gempar apabila dikejutkan dengan berita tentera Jepun sudah datang. Lieutenant Adnan mengarahkan anggotanya bersiap sedia.
Tentera Jepun menghantar utusan untuk berunding. Lieutenant Adnan tetap tidak mahu berundur diikuti dengan pengeboman tentera Jepun dari udara. Pertempuran berlaku antara kedua-dua pihak. Banyak nyawa yang terkorban. Kompani C begitu mempertahankan Bukit Candu. Pertempuran ini memperlihatkan semangat juang askar Melayu lebih komited dan berani. Namun tidak berupaya mengalahkan askar Melayu. Hal ini menimbulkan kemarahan tentera Jepun. Pertempuran berlaku di Pasir Panjang menyebabkan anggota Lieutenant Adnan hendak membantu tetapi dihalang oleh Lieutenant Adnan. Lieutenant Adnan bimbang Bukit Candu akan diserang. Tentera Jepun menyamar dengan memakai pakaian tentera Sikh yang ditawan. Lieutenant Adnan tidak sedap hati kerana dia tidak dimaklumkan tentang hal itu. Akhirnya Lieutenant Adnan menyerang tentera Jepun yang menyamar dan menyebabkan tentera Jepun banyak kehilangan nyawa. Meja Kimura bersetuju agar tentera Jepun menggempur askar Melayu petang tersebut hingga musnah. Dari puncak Bukit Candu, askar Melayu dapat melihat dengan jelas tentera Jepun sedang mara. Tentera Jepun yang menyangka pertahanan di Bukit Candu telah musnah tiba-tiba dihujani dengan tembakan mesin gun dari arah bukit. Tidak lama kemudian kapal terbang Jepun menyerang semula kedudukan mereka. Ternyata pertahanan askar Melayu di Bukit Candu masih kukuh. Korporal Senin, Lance Korporal Yusof turut terkorban. Keadaan semakin genting kerana musuh menyerang dari pelbagai arah. Kapten Rick cedera parah dan akhirnya meninggal dunia. Tembakan yang dilepaskan oleh askar Melayu sudah tidak serancak mula-mula tadi dan Lieutenant Adnan memerintahkan supaya jangan berundur dan mengalah. Penghulu deraman, Deris dan Haji Burhan berasa sedih kerana tidak dapat membantu Lieutenant Adnan sebagaimana janjinya. Jenis senjata digunakan termasuk bom tangan dan senjata automatik. Lieutenant Adnan sendiri mengendalikan senjata mesin gun jenis Lewis gun. Dalam kebanyakan kes askar bertempur dalam pertempuran berhadapan menggunakan bayonet tetapi mereka kekal bertahan mengecewakan pihak musuh. Dalam pertempuran yang berikutnya pegawai dan tentera mati. Lieutenant Adnan cedera parah tetapi enggan berundur dan sebaliknya menyuruh orang-orangnya berjuang sehingga ketitisan darah terakhir. Keberaniannya lah yang menaikkan semangat juang orang-orangnya untuk bertahan bersungguh-sungguh. Tentera Jepun yang marah kerana keberaniannya menentang musuh sehingga ramai yang terkorban telah berjaya menawan Lieutenant Adnan lalu diserkup dengan guni. Tentera Jepun kemudiannya telah menggantungkan Lieutenant Adnan yang cedera parah itu pada dahan pokok ceri. Kerana meradang akibat kehilangan ramai rakan, tentera Jepun kemudiannya telah berbaris panjang kemudian mereka berjalan di bawah pokok ceri itu. Setiap orang yang lalu di bawah pokok ceri itu telah menikam tubuh Lieutenant Adnan yang tergantung pada pokok tersebut dengan bayonet. Kejadian itu dilihat oleh Korporal Yaakob. 2 hari selepas pertempuran di Bukit Candu dan setelah askar British menyerah kalah, Haji Burhan dan beberapa orang penduduk kampung yang tinggal berhampiran dengan Bukit Candu telah memanjat bukit tersebut. Mereka menjumpai sebuah banglo lalu memasukinya. Di sana terlihat berpuluh mayat askar Melayu bergelimpangan. Ada yang putus lehernya dan ada pula yang terburai perutnya akibat tikaman dan tetakan senjata tajam. Mereka juga terjumpa seorang yang masih hidup lalu merawatnya. Kemudian Korporal Yaakob pun menceritakan kehebatan askar Melayu menentang Jepun sehingga ketitisan darah terakhir. Kemudian penduduk kampung mengumpulkan mayat-mayat askar Melayu lalu mengebumikannya. Pada suatu hari berpuluh-puluh askar Jepun sampai ke kampung Sungai Ramal, Kajang. Mereka mencari keluarga Lieutenant Adnan. Tetapi penduduk kampung telah berpakat tidak akan bekerjasama dengan tentera Jepun. Mereka menyembunyikan keluarga Lieutenant Adnan. Keberanian Lieutenant Adnan menjadi pencetus semangat anak-anak muda bagi menentang tentera Jepun. Ramai yang menyertai pasukan pembebasan rakyat bagi menentang pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Penduduk Pekan Sungai Ramal hidup dalam ketakutan dan kesusahan di bawah pemerintahan Jepun. Peniaga-peniaga Cina menutup kedai kerana takut dengan keganasan Jepun. Penduduk kampung yang menjadi mangsa hidup dengan serba kekurangan. Rakyat terpaksa memakan ubi, pisang dan apa saja yang boleh menjadi alas perut. Sofia dan anak-anaknya dijaga oleh ayahnya iaitu Pakih Muda. Sofia diuji lagi dengan kematian anak perempuannya, Fatimah akibat demam panas. Pada 15 Ogos 1945, Jepun telah menyerah kalah dan Tanah Melayu diperintah semula oleh British. Rakyat telah kembali memulakan kehidupan baru dengan mengerjakan ladang dan sawah sebagai kegiatan harian. Sofia bekerja di sawah dan menoreh getah untuk menyara anak-anaknya. Setelah sekolah kebangsaan Sungai Ramal dibuka semula, Sofia telah ditawarkan semula mengajar di sekolah itu. Pada hari pertama memulakan tugas di sekolah, Sofia telah berkenalan dengan Ustaz Ridwan dan akhirnya mereka berdua telah berkahwin menjadi pasangan suami isteri yang bahagia.
Selepas 4 tahun berkahwin, mereka telah berpindah ke Melaka dan Sofia disahkan menghidap penyakit leukemia.